juga sudah tentu terima kasih kepada semua yang meluangkan masa untuk bersama-sama dalam usrah ilmuwan kali ke-18 ini dengan tajuk Manusia sebagai Khalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan, pada tafadhal masykurah. Fadil Farid, silakan. Belum masuk lagi. Okey dah tu. Fadil letak mudahalik boleh? Jangan mula lah. Boleh. Silakan. Surah belum masuk kan? Tak apalah, kalau itu kita boleh mulakan lah. Dah mula dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita manjat kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala izinnya dapat kita adakan majlis ilmu pada malam ini, dan saya mengucap terima kasih banyak kepada pimpinan wadah peringkat pusat, peringkat negeri nampaknya ikut sama pada malam ini. Dan kita dah hampir 2 bulan lah saya ingat kita terhenti kegiatan kita. Dan insya-Allah pada tahun ini kita akan lengkapkan, dan untuk tarbiyah yang pemikiran ABIM ini kita dapat dah susun sampai bulan 12. Semua sekarang ini kita nak adakan mesyuarat untuk menyusun persuratan Islam yang dipimpin oleh Datuk Awan Sarian yang kita akan susun kalau boleh dalam masa setahun lah. Jadi maknanya perkembangan ini kita selain daripada pemikiran Islam melalui pendedahan yang kita lakukan dalam majlis ini, yang pemikiran ABIM, dan satu lagi adalah tentang pemikiran Melayu Islam dalam konteks panjang sejarah yang kita cuba pilih bolehnya tentang ketatanegaraan, perundangan, dan selepas itu kita tengok dari segi sejarah, sastra dan sebagainya lah. Dan untuk hidupkan semula tentang kesedaran terhadap khazanah bangsa kita sendiri yang tertinggal, dialpakan oleh sebahagian besar daripada masyarakat. Jadi insya-Allah kita di antara kelompok yang cuba menggerak kembali supaya dapat menghidupkan semula asas-asas pemikiran yang jitu, yang menjadi asas kepada tamadun bangsa kita yang begitu lama, hampir 300 tahun sebelum daripada kedatangan penjajah. Jadi pada malam ini satu topik yang agak besar yang kita dapat lihat ialah berkaitan dengan fungsi manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kita ada tajuk dalam buku Tasawur Islam yang telah kita terbitkan, tapi bila saya tengok balik tulisan almarhum Ustaz Osman ni nampaknya terlalu mendalam kupasannya tentang manusia sebagai khalifah ini berasal daripada pemikiran tasawuf daripada awal sampai akhir. Jadi pada malam ni saya cuba ubah suai sikit. Kita mengambil 2 pendekatan. Satunya sikit sebanyak kita mengambil apa yang ada dalam buku itu sebagai asas pemikiran untuk kita memahami tentang khalifah ini dalam satu tahap, dan satu lagi ialah tahap tentang khalifah ini dalam konteks realiti kehidupan bermasyarakat, iaitu dalam siasat syariah, bagaimana diguna pakai, dan dalam konteks sejarah pembinaan negara berlaku sejak daripada zaman Khalifah Ar-Rashidin. Jadi pada malam ini kita ada beberapa poin yang cuba nak bentangkan. Pertama sekali ialah tentang asas kita bina pemikiran pada malam ini, iaitu menjadi tapak ataupun dalil kepada perbincangan khalifah ini. Keduanya pengertian khalifah, manusia sebagai khalifah, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istilah khalifah dalam siasat syariah, syarat khalifah, ketua negara, dan diakhiri dengan penutup. Jadi berhubung dengan asas yang kita gunakan pada malam ini ialah 2 ayat daripada surah Shad ayat 26, iaitu Allah Subhanahu wa taala wujudan ucapan itu kepada
Nabi Daud alaihi salam, dan satu lagi ialah kepada Nabi Adam alaihi salam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas. Yang bermaksud, wahai Daud, sesungguhnya kami jadikan engkau khalifah di bumi, maka hendaklah engkau menghukum antara manusia dengan benar, bil haqqi. Kemudian ayat yang berikutnya ialah wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang bermaksud ingatlah ketika Tuhan engkau berkata kepada Adam kepada malaikat, sesungguhnya aku jadikan Adam ini khalifah di muka bumi. Jadi apa yang menjadi tumpuan kita sekarang ini ialah perkataan khalifah. Masih ada lagi dalam beberapa ayat lagi yang susunan ayatnya bukan perkataan khalifah, tapi kita gunakan perkataan istikhlaf dan sebagainya. Jadi saya tidak ambil, kita tumpukanlah saja kepada istilah yang khususnya di sini, iaitu perkataan khalifah disebutkan dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan khalifah dalam konteks ayat yang kita baca ni? Jadi khalifah ini satu istilah yang kita dapati dalam dua ayat ini membawa pengertian bahawa Adam alaihi salam telah jadikannya sebagai khalifah, sebagai naib ataupun sebagai apa kita katakan wakil kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menghukum antara manusia dengan hukumannya yang adil. Slide Ustaz tak gerak tu Ustaz. Ya? Slide tak bergerak. Apa dia? Mesti. Slide tak bergerak. Right. Apa dia tu? Tak Ustaz tak ni tak slide buat slide tak bergerak pun. Oh, slide. Okey. Ya. Oh, ya, okey. Majalah dia. Okey. Jadi pengertian khalifah di sini ialah kalau kita lihat dari segi perbincangan literal, perkataan khalifah ini. Tak nampak juga. Nanti Asma. Okey. Okey, boleh lah. Okey. Ya, yang kedua. Okey. Okey. Jadi perkataan khalifah sebagai istilah itu bahawa kalau kita lihat dalam perbincangan panjang lebar di kalangan ahli tafsir, khalifah ini selalunya dia sebagai ganti kepada pihak yang lain yang telah meninggal ke dan sebagainya lah, ataupun mengambil tempat seseorang. Jadi dalam konteks Adam alaihi salam ini, sebab dia pencipta makhluk yang diciptakan yang paling awal. Jadi siapa sebenarnya yang sebelum daripada dia yang membuatkan dia ni jadi khalifah. Jadi ini timbul perbincangan, ada yang mengatakan sebelum ni jin dan sebagainya lah. Tapi soalan yang dikemukakan oleh malaikat, bila Allah mengemukakan cadangan ini, dia mengatakan apakah untuk menjadikan makhluk itu yang bergaduh, bermusuhan dalam dunia nanti. Jadi seolahnya ada makhluk yang bersifat manusia kalau kita lihat. Gambaran daripada soalan yang dikemukakan oleh para malaikat itu penjelasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sebab itu di kalangan ahli tafsir mengambil tidak semestinya dikata-kataan khilafah ini ataupun khalifah ini ada groundnya, bentuknya begitu. Maknanya di sini kita dapat lihat apa cuba diulaskan bahawa Allah memberi authority kepada Nabi Adam AS ataupun Nabi Daud ini untuk melaksanakan apa yang diperintahkan melalui wahyu supaya dia laksanakan mewakili authority daripada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya dalam authority nubuwah dan juga risalah yang diminta supaya dia sampaikan dan disampaikan kepada umatnya dan juga supaya melaksanakan pengajaran yang diterima daripada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi sebab itu disebutkan Khalifatullah tu. Khalifatullah. Jadi ini berbeza sikit dengan kita dapati khalifah yang kita faham dalam konteks yang akan kita bincang nanti dalam siasah syariah itu. Jadi khalifah yang dimaksudkan kepada Adam ini sebab dia di antara makhluk yang pertama ini sebagai gantian kepada autoriti Allah itu. Termasuk juga bila disebut Adam sebagai makhluk yang pertama ciptaan Allah ini, termasuklah keturunan dia yang akan datang ini sebagai ganti kepada Adam ini dalam perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Adam untuk disampaikan juga untuk dilaksanakan itu. Maknanya dia ini bagi anak cucunya yang kemudian ini yang akan menjadi khalifah atau gantian yang berikut berbagai keturunan yang kita dapat lihat selepas itu keturunan Nabi Adam ini banyak yang telah diganti untuk meneruskan risalahnya itu daripada anak cucunya yang dilantik ataupun dipilih oleh Allah sebagai Nabi ataupun sebagai Rasulnya. Jadi maknanya fungsi yang ada pada Nabi Adam itu akan diteruskan oleh keturunannya pada masa depan yang akan mengambil tempatnya dalam urusan yang diperintah oleh Allah yang telah dilakukan oleh Adam sebagai khalifah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dapati bahawa perkataan khalifah yang ada di dalam dua nas yang disebutkan tadi dalam huraian tafsir kebanyakan ulama tafsir ialah dikhususkan kepada khalifah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Istilah ini kepada Nabi yang berkaitan dengan ayat yang diturunkan sahaja. Bukannya membawa kepada pengertian siasah iaitu yang bermaksud pemerintah ataupun kuasa negara yang tertinggi, walaupun kita dapat lihat dalam perbincangan juga hal ini kita akan lihat nanti bertolak daripada ayat yang sama itu. Jadi kita dapat lihat maksudnya di sini khalifah membawa pengertian Nabi adalah merupakan sebagai naib ataupun mewakili Allah Subhanahu Wa Taala dalam otoriti yang Allah berikan kepadanya dalam kedudukannya sebagai Nabi, otoriti kenabian untuk menyampaikan dan melaksanakan risalah dan wahyu yang telah disampaikan oleh Allah kepadanya supaya dipahami untuk dirinya dan juga untuk keluarganya dan juga untuk umatnya yang diutus oleh Allah untuk disampaikan. Jadi kita dapat lihat bahawa Adam alaihissalam ini sebagai makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kontras dengan teori manusia yang pertama dalam sains ini, kita dapat lihat maknanya kita bersyukurlah, maknanya Allah memberi authority yang clear kepada kita tentang manusia yang pertama dalam sejarah ini. Jadi Adam alaihissalam ini adalah merupakan seorang manusia pertama yang Allah ciptakan yang merupakan seorang ataupun makhluk yang paling sempurna dan lengkap yang Allah jadikannya itu untuk melayakkannya menjadi khalifah di bumi Allah ini untuk dimakmurkan alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan sebab itu kita dapat lihat Adam ini bukan saja dari segi fizikalnya. Kita dapat lihat kesempurnaannya yang cukup dan segala sifat-sifatnya. Dan begitu juga kita dapat lihat ayat di belakangnya itu menunjukkan bahawa Allah untuk mengangkat darjat itu dengan ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Sehingga kita dapat lihat di waktu itu dengan ilmu yang ada padanya itu Tuhan minta supaya dibentangkan kepada makhluk di waktu itu iaitu malaikat dan juga jin untuk menunjukkan authority yang Allah berikan kepada Adam ini sebagai khalifah di masa akan datang ini adalah kualitinya lebih baik dari segi keilmuan dan juga perkara-perkara yang lain daripada malaikat dan juga jin yang telah sedia ada sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi kita dapati Adam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama yang melambangkan tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dan lambang sifat-sifatnya yang terpancar pada kejadian manusia yang kita dapati sifat-sifat itu pada zahirnya sama dengan sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat kembali tentang apa yang ada pada manusia, pendengaran, penglihatan, percakapan, kemahuan, kodrat, kuasa, kepahaman dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat kepada sifat-sifat Allah, maka itulah juga kita dapat lihat Allah menunjukkan sifat yang ada padanya itu, tetapi amat berbeza sekali dari segi hakikatnya dan juga kualitinya. Tapi dalam istilah tasawuf disebutkan tajalli. Jadi tajalli dalam arti kata bahawa sifat Tuhan itu dalam bahasa yang mudah sebagai satu jelmaan yang Allah manifestasikan dalam diri manusianya itu sebahagian daripada sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya tak gunalah perkataan tajalli di sini. Dalam penggunaan tasawuf dia disebutkan tajalli. Maknanya gambaran sifat manusia itu sebagai sebahagian daripada sifat yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan kepada manusia itu supaya digunakan untuk memudahkan kepentingan hidupnya itu dalam melaksanakan tugas-tugas yang Allah berikan kepadanya itu sebagai makhluk yang paling tinggi Allah meletakkan sebagai makhluk yang utama untuk melaksanakan apa perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Jadi kita dapati Adam ini adalah merupakan satu makhluk dalam bentuk kesempurnaan semuanya yang Allah berikan pada dirinya dan juga dengan persediaan ilmu dan persediaan akal dan sebagainya yang kita dapat lihat untuk menjadi asas kepada penerimaan, pemahaman dan juga penghayatan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan itu. Maka pada kejadian Adam itu ada dua entiti yang kita dapati. Satu sebagai khalifah Allah yang Allah janjikan kepadanya. Maknanya kalau kita lihat ayat, dia kemukakan perancangan kepada malaikatnya itu, inni ja'ilun wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi itu fil ardi khalifah. Daripada awal lagi dia menyebut bahawa Adam ini bukan syurga tempatnya, beritahu kepada malaikat bahawa dia akan fil ardi khalifah, bukan khalifah fil jannah tapi khalifah fil ardi. Maknanya daripada mula lagi kita boleh lihat perancangan Tuhan dengan proses yang berlaku dalam syurga dan sebagainya itu, kesalahan berbagai. Maka itu semuanya adalah kita melihat merupakan proses di mana Allah sendiri mengatur dan menyusun bahawa tempat Nabi Adam ini sebenarnya yang kekal bukan di syurga buat permulaannya, tetapi di bumi ini, dan di syurga yang akan kekal itu adalah selepas meninggal ini. Jadi kita dapat di sini adalah satunya entiti manusia di mana Allah menyediakan dengan kegempaan yang cukup. Satu lagi ialah diberinya otoriti kenabian di mana dia sebagai hamba Allah yang dia mesti patuh dan ikut dengan sepenuhnya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di masa manusia ruhnya berada di alam barzakh, Allah bertanya kepada ruh itu semua, apakah aku ini adalah Tuhan kamu? Maka ruh itu menjawab ya di waktu itu. Jadi perakuan ini akan direalisasikan oleh manusia. Dalam kehidupan nyati perakuan dia terhadap Allah yang Maha Esa dalam syahadah yang dilakukan dalam rukun Islam yang 5-nya itu, dan juga dalam melaksanakan perintah syahadah itu ataupun tuntutan syahadah itu yang kita dulu selalu dibincang di peringkat awal, syahadah dan tuntutannya yang kita dapat lihat. Jadi kalau dulunya dalam alam
yang tak nampak di alam barzakh pun iktirafan, tapi dalam alam nyata bila kita datang ke dunia ini, kita ulang kembali tentang keyakinan yang ada kita buat pengakuan di hadapan Allah itu dalam bentuk realiti hidup, dengan kita menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan juga pengakuan penerimaan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam bentuk wahyu untuk dipahami dan juga dihayati dalam hidup manusia itu untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia ini, kerana dia merupakan sebagai orang yang bertanggungjawab untuk memakmurkan alam yang Allah sediakan untuk manusia ini dan juga makhluk-makhluk yang lain sebagai untuk memberi kemudahan kepada manusia dalam bentuk binatang, tumbuhan dan sebagainya yang kita timbulkan sekarang ini sebagai environment yang perlu dihormati dan dijaga. Kemudian sejauh mana sebenarnya hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala yang membuatkan kita dituntut supaya mematuhi, mentaatinya dalam semua perkara yang diperintahkan kepada manusia ini. Pertama sekali adalah hubungan dalam ciptaan. Jadi kita dapati bahawa Allah Subhanahu wa taala mencipta manusia dengan segala sifat-sifat kesuciannya. Jadi kalau kita ingat balik bahawa manusia ini dari segi asal usulnya fitrah. Maknanya usul asalnya bersih, tidak ada sebarang pencemaran pada dirinya. Yang pada asalnya begitu Allah sediakan. Kemudian dengan kesucian asas itu, maka digabung lagi dengan sebahagian daripada sifat-sifat mulia yang Allah letakkan kepada manusia itu sebagai bekal dalam dirinya itu untuk melahirkan kesempurnaan hidupnya di dalam dunia ini. Maknanya Allah membekalkan satunya dari segi tunas yang suci, kemudian sifat-sifat yang mulia dalam dirinya itu juga sebahagian daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah bekalkan sampailah kepada ruh. Kita dapat lihat apabila Allah menyebut dia mencipta Adam itu disebutkan wa nafakhtu fihi min ruhi. Maknanya aku hembuskan sebahagian daripada ruhku ke dalam tubuh Adam ini untuk dia hidup dengan ruhnya itu selepas ciptaan jisimnya itu berlaku, dan pembentukan itu juga Allah menyebutkan menyebut bahawa dia mencipta Adam itu fi suratihi, maknanya dalam gambaran rupanya, dalam arti kata bahawa dengan adanya sifat-sifat sebahagian daripada sifat Tuhan yang kita dapat lihat yang Allah letakkan pada diri manusia itu untuk persiapan hidupnya di dunia ini bagi mencapai kebahagiaan dan sebagainya, menunjukkan bahawa perhatian Tuhan kepada manusia ini adalah amat besar sekali, dan juga kesayangan kepada makhluknya ini supaya menjadi manusia yang menyumbang kepada kemakmuran alam ini yang Allah sediakan semua kemudahan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya lah. Maka sudah tentu dia menyempurnakan hidupnya itu dengan nilai-nilai akhlak yang Allah juga sediakan dan juga syariat yang sedia ada bertepatan dengan kemanusiaan yang Allah ingini, yang Allah tetapkan. Jadi perkataan insan yang ada dalam Quran ini yang kita dapat lihat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim dan sebagainya yang Allah sebut, bukan saja keindahan dari segi rupa parasnya, tetapi juga dari segi kualiti dalamannya kita dapat lihat tidak ada pada makhluk-makhluk yang lain. Maka sudah tentulah untuk sesuaikan kesucian dirinya dengan sifat-sifat mulia yang Allah berikan itu, maka perlu dikembangkan dalam kehidupan itu dengan akhlak, perangai, tabiat, peraturan yang Allah sediakan supaya orang kata seragam di antara tapak yang Allah sediakan itu dengan kesuburan yang akan
dilakukan dalam kehidupannya itu untuk memakmurkan alam ini dengan penuh harmoni dalam semua kejadian yang Allah tetapkan untuk manusia urus dalam kehidupannya. Kalau ia tidak dapat memenuhi kualiti itu, kualiti insaniyahnya itu, kemanusiaannya itu, maka kualiti kemanusiaan itu akan terhakis. Maknanya akan jadi dehuman. Maknanya bukan lagi bersifat manusia dan akan menjadi rendah seperti hayawan atau lebih rendah daripada itu. Jadi kalau hayawan ini kita dapat lihat masih ada tentang kepatuhannya dari segi alam fizikal yang ada pada binatangnya ini dan juga kepada pokok dan sebagainya. Tapi kalau manusia ini kita lihat dia develop dirinya itu tidak berteraskan kepada apa yang Allah sebutkan itu, dalam arti kata dia telah merendahkan kemanusiaan yang Allah mempertahankan itu lebih rendah daripada binatang. Sebab binatang pun seberapa rendah pun masih kualiti kita dapat lihat kepatuhan dari segi fizikalnya itu masih berlaku dalam dirinya itu. Jadi kalau manusia ini, kalau dia menurunkan dehuman dirinya itu, maka makin parahlah kepada manusia ini dari segi kepentingan hidupnya. Bila terhakisnya kualiti kemanusiaan itu menjadi rendah, lebih rendah daripada binatang, maka dia berdepan kerugian. Sama ada dalam hidup dunia ini, mendapat cercaan manusia dan juga mendapat laknat Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga lebih-lebih lagi di akhirat tidak akan menjamin dia mendapat kebahagiaan yang Allah sediakan itu. Jadi dengan sebab itu kualiti kemanusiaan ini, insaniyah itu mesti manusia kekalkan melalui dua penjagaannya tadi. Satu, penjagaan sifat-sifat mulia yang Tuhan letak pada dirinya, dan yang keduanya penyucian dirinya itu dengan segala akhlak, segala peraturan dan segala undang-undang, hukum hakam yang Allah sediakan untuk menyuburkan dan mengukuhkan kedudukan sifat-sifat kemanusiaan yang menjadi asas kepada pembinaan tamadun ataupun kemakmuran alam yang akan dilakukan oleh manusia ini. Jadi itu yang kita dapat lihat hubungan dalam bentuk fizikal ataupun kejadian yang Allah sebutkan kepada kita sejauh mana dekatnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat kejadian kita daripada proses pencantuman benih dan sebagainya, di mana kita berada 9 bulan dalam perutnya itu, proses dijelaskan satu persatu oleh Allah secara jelas, di mana kehidupan kita ini dalam proses itu semuanya dalam perhatian dia dan juga dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita boleh lihatlah bagaimana intimnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut ciptaannya itu, yang kita tidak ada sebarang perkara penentuan yang kita buat. Kita datang pun dialah yang menentukan supaya kita datang dalam proses yang disebutkan daripada percantuman benih di antara bapa dengan di antara bapa dengan ibu ataupun suami isteri sehingga lahirlah kita sebagai manusia dengan segala kesempurnaan yang Allah sediakan kepada kita. Keduanya ialah hubungan dalam memikul amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh sebab Allah ciptakan manusia ini daripada awal lagi, meletakkan dia ini sebagai khalifatullah fil ard. Dia mewakili Allah Subhanahu Wa Taala dalam memahami, melaksana apa yang diperintahkan untuk diri dan juga manusia lain yang hampir dengan dia dan juga yang di sekitarnya, masyarakatnya itu. Jadi Allah menyampaikan amanah ini kepada manusia ini, iaitu makhluknya. Sebelum didedahkan amanat ini kepada manusia, Allah sampaikan kepada makhluk yang lain, kepada bukit, bukau dan segala kejadian yang lain. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard. Bumi fa'abaina an yuhamilha, dan semuanya menolak. Wa hamalaha al-insan, manusia yang menerima. Wa kana zaluman jahula, sedangkan dia sendiri itu adalah makhluk yang
zalim dan makhluk yang jahil. Jadi Allah menyebut bahawa asas kamu ini zalim dan jahil. Tapi kamu ini tidak akan menjadi zalim bila kamu menerima panduan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak akan jadi jahil apabila kamu ini dimasukkan dengan ilmu-ilmu yang Allah berikan. Jadi semua makhluk itu menolak kecuali manusia menerima amanah itu. Iaitu amanah itu adalah agamanya ad-din, dan termasuklah amanah khalifah yang ditetapkan kepada Adam yang akan diwarisi oleh manusia sebagai keturunan anak Adam. Jadi maknanya satunya ad-din ataupun al-Islam itu, satu lagi ialah tanggungjawab khilafah. Sebagai khalifah juga merupakan amanat yang Allah letakkan atas bahu manusia, anak Adam. Adam sendiri yang jadi pengasas kepada perintah Allah ini dalam kehidupannya dari segi pemahaman, penghayatan, dan juga diwarisi kepada keturunan Adam itu sendiri. Sebab Adam merupakan bapa kepada semua keturunan manusia ini, maka diminta supaya sunnah yang telah ditinggalkan oleh Adam itu, oleh sebab dia ini sebagai manusia terawal yang melahirkan keturunan ini juga, supaya dibekalkan dengan kemudahan itu dan dapat melaksanakan apa yang telah dilakukan oleh Adam alaihissalam. Jadi di sini yang kita dapat lihat bahawa apa yang dikatakan khalifahnya itu maknanya ganti Adamnya itu dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, ialah generasi demi generasi melaksanakan itu sebagai khalifah kepada Adam alaihi salam. Sebagaimana yang akan kita lihat nanti dalam siasah, selepas peninggalan Nabi ataupun kewafatan Nabi, maka Abu Bakar menjadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang kita dapat lihat, maknanya hubungan dalam konteks kewajipan amanah yang Allah letakkan ke atas bahu manusia, amanah Islam supaya disampai dan dihidupkan, dan amanah tanggungjawab khilafah untuk memakmurkan alam yang Allah bekalkan ini. Ketika Allah bekalkan kepada manusia ad-din melalui wahyu sebagai panduan hidup manusia untuk mendapat hidayah dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Jadi spesifik lagi kita dapat lihat di sini ad-din. Inna dina indallahi al-Islam. Jadi ad-din ini kita dapat lihat suatu yang diwarisi daripada Nabi Adam alaihissalam, yang berasaskan kepada tauhid ini, telah turun kepada generasi yang kemudian, pada Nabi kemudian sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ad-din inilah yang merupakan wahyu ataupun agama yang satu-satunya yang Allah terima, sama ada dia hantar kepada Nabi Adam di peringkat awal, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim dan seterusnya kepada Nabi itu, ialah ad-dinul Islam ataupun ad-din. Sebagai satu istilah agama tauhid yang dibawa oleh seluruh para Nabi. Maka dengan sebab itu, bila datangnya Nabi Muhammad SAW, diminta supaya iktiraf semua para Nabi itu yang membawa mesej tauhid kepada manusia sepanjang sejarah sebelum daripada Nabi Muhammad SAW. Kerana itu saja sandaran asas yang memandu manusia kepada kehidupan yang membawa kebahagiaan kepada mereka sama ada di dunia ataupun di akhirat. Jadi melalui panduan ad-din inilah akal yang Allah sediakan kepada manusia itu sedikit sebanyak dapat memandu manusia untuk membuat pertimbangan dalam menentukan sesuatu dalam hidupnya, di antara perkara yang baik dan perkara yang buruk, perkara yang bermanfaat dan perkara yang mendatangkan kemudaratan dalam hidupnya. Jadi dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah, dalam konteks akidah, akal itu adalah di bawah daripada wahyu. Maknanya pemikiran itu dikawal oleh wahyu. Jadi sebab dalam pengalaman sejarah kita dapat lihat, kalaulah pemikiran itu tidak dikawal oleh wahyu, perkara-perkara yang bersifat ghaibiyat ini,
yang abstrak, yang tak nampak, ini adalah akan membuatkan manusia tidak mampu untuk memahami dan juga tak mampu untuk menerima dan mempercayai al-ghaibiyat ini. Perkara-perkara yang gaib ini. Maka dengan sebab itu wahyu ini melalui ad-din ini membantu manusia untuk mencerahkan pemikirannya itu supaya dapat berfikir secara normal, secara waras untuk membuat pertimbangan bagi kepentingan hidupnya itu dalam 3 hubungan yang Allah sebutkan, hubungan manusia dengan Tuhan secara menegak, dan hubungan manusia secara mendatar, iaitu dengan makhluk Tuhan, sama ada makhluk yang dapat dilihat, malaikat, jin dan sebagainya, dan juga makhluk-makhluk lain yang dapat dilihat, yang berada dalam dunia ini. Maknanya dengan itulah kita dapat lihat bahawa akal ini didapati kedudukannya lebih rendah daripada wahyu. Jadi kalau letaknya akal itu atas daripada wahyu, banyaklah timbulkan masalah di mana kita dapat lihat banyak ahli-ahli falsafah yang tidak berjumpa untuk menemui Allah. Sampai sekarang ni pun kita dapat lihat mereka yang tidak percaya kepada Tuhan di kalangan saintis dan sebagainya lebih kurang sama dengan ahli falsafah yang dahulu yang kita dapat lihat berbagai yang kepercayaannya. Dan malah kalau kita lihat seorang ahli falsafah British, Bertrand Russell kalau tak silap saya, di mana bila dia meninggal, dia suruh bakar. Bukannya suruh tanam. Jadi kalau bakar ni kalau kita lihat, maknanya tradisi Hindu lah. Jadi dia tak ikut Kristian. Jadi agaknya dalam pemikirannya, bila bakar tu agaknya selesai lah. Masalah dia tidak ada lagi. Jadi ini yang kita dapat lihat sebab apa kita perlukan wahyu ataupun agama ini untuk memberi suatu pandangan yang tepat dalam kita menentukan kehidupan kita ini. Baik. Jadi itu ialah perkara yang berkaitan khalifah yang bertolak daripada ayat yang kita sebutkan tadi yang dikaitkan dengan Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi khalifah itu ialah dalam konteks kerangka pemikiran yang ada pada para nabi yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu yang ditetapkan itu. Maknanya kataan khalifah ini dia tidak berkembang kepada ilmu politik ini, melainkan di masa yang kemudian. Jadi dalam konteks istilah khalifah ini, kita dapat lihat di masa yang kemudian. Masa Rasulullah SAW memerintah Madinah, tidak wujud istilah khalifah dalam konteks pentadbiran negara. Jadi kedudukan Nabi itu sendiri kita dapat lihat sebagai pemimpin negara yang secara jelasnya adalah merupakan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pimpinan dalam konteks kepercayaan agama dan amalan agama dan juga sebagai pemimpin untuk mentadbir negara dan urusan umat. Jadi itu tidak berlaku pemilihan sebagaimana yang berlaku pemilihan kemudian. Tapi dari segi proses kita dapat lihat apa yang Rasulullah tinggal kepada kita panduan umum. Taraktu fiikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata Rasul. Nabi meninggal dia menyebut 2 perkara. Yang ditinggalnya secara umum Quran dan sunnah supaya kita berpegang teguh. Maka kamu tidak akan sesat selamanya lah. Tapi wasiat secara khusus tentang bagaimana nak membangun negara Rasulullah tak tinggal. Jadi selepas wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW itu kita dapat lihat para sahabat kapal-kapal macam mana nak bentuk negara dan juga untuk menggantikan pemimpin yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kerana kita dapat lihat bahawa siasah ini adalah suatu bidang yang amat luas. Jadi kalau Nabi bagi instruction dengan untuk melindungi ataupun untuk mengawal perkembangan pemikiran politik dan juga
sepak terajang politik ini akan menimbul banyak masalah lah. Jadi sebab itu barangkali sampai akhir tidak ada wasiat yang khusus. Sehinggalah kita dapat lihat bila Rasulullah meninggal, ini sebagai mukadimah kepada apa nak bincang lah. Jadi tengah Abu Bakar dan juga sahabat-sahabat yang besar duduk mengurus mayat ataupun jenazah Nabi Muhammad SAW itu, datang berita bahawa pemimpin-pemimpin masyarakat Madinah di waktu itu, Muhajirin, Ansar dan sebagainya, telah adakan perbincangan untuk mengganti pemimpin yang mengambil tempat Rasulullah SAW. Jadi berlakulah kita dapati pemilihan Abu Bakar di Bani Saqifah, di mana kita dapat lihat di waktu itu diberi kriterianya kepada Abu Bakar oleh Umar, bahawa Abu Bakar inilah mempunyai kualiti yang lebih, yang hampir dengan Rasulullah, kerana dia pun jadi orang kanan oleh Rasulullah di sepanjang masa. Di waktu dia sakit pun maknanya Abu Bakar lah menjadi imam. Maka mereka yang masing-masing mempertahankan pimpinan mereka itu untuk mengganti Rasulullah telah cair dan juga menerima saranan Umar untuk menentukan pilihan di waktu itu sebagai ahli syura lah, indirectly kita dapat lihat memilih Abu Bakar sebagai calon khalifah. Dan pada keesokan harinya selepas sembahyang subuh, Abu Bakar minta bai'ah daripada masyarakat Madinah pilihan yang telah dibuat. Jadi itu kita dapat lihat pertama sekali proses apa yang dikatakan amalan siasah yang berlaku dalam masyarakat Islam secara apa yang ada selepas daripada Nabi Muhammad SAW. Apabila Abu Bakar itu ditabalkan sebagai khalifah, maka namanya diberikan sebagai khalifah Rasulullah SAW. Jadi istilah khalifah digunakan kepada Abu Bakar As-Siddiq ini selepas wafatnya Rasulullah SAW. Abu Bakar telah dipilih sebagai ketua negara ataupun pemimpin negara, maka diberi gelar kepada khalifah Abu Bakar ini sebagai khalifah Rasulullah SAW. Dan selepas itu digunakanlah kepada Khulafa Ar-Rasyidun. Jadi Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Uthman, Khalifah Ali dan juga sampailah kepada khalifah-khalifah yang kemudian, walaupun struktur pemerintahan itu telah berubah. Maknanya daripada pemilihan secara terbuka, maknanya kalau kita nak lihat pemikiran demokrasi itu adalah sikit banyak di zaman para sahabat Rasyidun itu, tapi selepas itu, selepas Muawiyah dan seterusnya itu, kita dapat lihat pemilihan pimpinan itu dilakukan berdasarkan kepada keturunan. Jadi ini yang dimaksudkan. Kita dapat lihat maknanya khalifah ini di masa yang kemudian merupakan sebagai istilah yang digunakan kepada pemimpin negara Islam. Maka dilihatlah maknanya kualiti itu harus dipertahankan, dan refleksi kualitinya itu adalah apa yang ada pada Rasulullah SAW, dari segi ilmunya dan juga dari segi perkara-perkara dalam konteks pentadbiran, pemahaman politik, ketenteraan dan sebagainya itu diambil kira. Jadi istilah khalifah ini digunakan dalam siasah syariah, diambil dari Al-Quran ayat 30 tadilah, yang berkaitan dengan Nabi Adam dan juga tapi yang banyak kita dapat lihat yang menjadi asas kepada perbincangan sama ada di peringkat awal bila bercakap tentang khalifah ini, maknanya ayat dalam surah Al-Baqarah itulah ini ja'ilun fil ardi khalifah, itu kita boleh lihat di zaman Turki ke perbincangan dan zaman kerajaan-kerajaan Melayu di Melaka dan juga kerajaan-kerajaan negeri, kita dapat lihat dalam teks undang-undang mereka bila bercakap tentang kedudukan khalifah ini dijadikan asas syar'inya adalah inni ja'ilun fil ardi khalifah itulah. Jangan diguna pakai
Jadi sebab itu kita dapat lihat gelaran yang ada pada Raja-Raja Melayu, Sultan-Sultan kita ini disebutkan Khalifatullahu fil ard ataupun Zillullahu fil ard. Jadi ini bertolak daripada asas yang diterima pakai dalam ayat itu, dan di antara ulama yang terawal yang membawa pengertian kepada siasah ini ialah At-Tabari. Di antara ulama klasik yang menghuraikan perkataan khalifah ini dalam surah Al-Baqarah itu adalah At-Tabari. Jadi sebelum itu tidak ada orang yang membuka tafsiran itu kepada ketua negara. Tapi selepas At-Tabari ini membuat tafsiran, maka timbullah ulama-ulama yang kemudian ini membicarakan tentang istilah khalifah ini dalam realiti politik yang berlaku selepas daripada Nabi SAW, dan juga di masa kerajaan Umayyah ataupun kerajaan Abbasiyah, kita dapat lihat ulama-ulama yang membicarakan tentang teori pemerintahan ini telah membuat berbagai ta'rifan berkaitan dengan khalifah ataupun imam ataupun sultan dan sebagainya ini yang kita dapat lihat. Okey, teruskan. Jadi kita dapat lihat bahawa istilah yang digunakan ini bertolak daripada ayat yang kita sebutkan tu, dan juga di masa yang kemudian ulama cuba menggambarkan istilah khalifah ini ataupun imamah ini ataupun sultan ataupun apa saja istilah, di mana kita dapat lihat berubah masa, berubah tempat dasarkan kepada kecenderungan masyarakat setempat di waktu itu. Jadi antara lain Al-Mawardi. Al-Mawardi disebutkan al-imamah mawdu'atun li khilafatin nubuwah fi hirasatid din wad dunya. Jadi ini huraian yang diberikan oleh Mawardi. Ejaan saya kena ada alif sebenarnya. Mawardi. Al-Mawardi. Kemudian Tabtazani menyebutkan al-imamah hiya riyasatu ammah. Amruddin wa dunya khilafah anin nabi. Jadi semuanya akan disebutkan, semua khilafah ini adalah pemimpin yang menggantikan khilafah kenabian yang ditinggalkan oleh Nabi. Jadi tidak dikatakan khalifah Abu Bakar misalnya, kita dapatkan khalifah Rasulullah, tapi selepas itu tidaklah dikatakan khalifah Umar misalnya, khalifah Umar ada khalifah Abu Bakar wa khalifah Rasulullah dah. Dia terus juga kepada khalifah Rasulullah SAW. Kerana Rasulullah ini sebagai induk yang memahami tentang ajaran Islam itu, dan juga pelaksanaannya itu adalah bersumbarkan kepada Rasulullah SAW. Jadi semua yang datangnya itu khilafah itu di akhirnya rojak kepada Rasulullah SAW. Begitu juga Tabtazani dan Imam Al-Haramain. Al-imamah riyasatun tamah. Jadi berbeza sikit ungkapan. Wa zi'amatu ammah tata'allaku. Tu silap. Sudah ajaan. Tata'allaku bil khasati wal ammah fi mahammatid din wad dunya. Jadi kalau kita lihat tentang ta'rif ataupun definisi yang diberikan di atas, berbeza dari segi susunan ayatnya, tetapi mafhumnya sama. Iaitu khalifah itu ditujukan kepada ketua ataupun pemimpin negara yang memerintah urusan umum umat, sama ada berkaitan dengan agama dan urusan lain pentadbiran negara sebagai ganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam siasah syariah yang dibincang oleh ulama di masa kemudian ini, sama ada bentuk negara itu dalam bentuk asasnya pemilihan rakyat ataupun ketentuan berasaskan pada keturunan, kita dapat lihat dari segi bentuknya itu dalam huraian semuanya bentuk pemerintahan itu diterima oleh ulama-ulama Islam selama syariat Islam itu, keadilan itu berjalan. Jadi Islam ini tidak
melihat dalam bentuk form. Form itu dia boleh berubah berdasarkan kepada tempat dan juga masyarakat. Tetapi yang pentingnya substan syariah itu berjalan ke tidak. Jadi sepanjang sejarah kita dapat lihat walaupun pemerintah itu zalim dan sebagainya, tapi syariat ini berjalan. Kezaliman itu biasa berlaku dalam istana. Maksiat dan segala macam itu sehingga runtuh tamadun kalau kita lihat pun dia berlaku di sekitar istana dan mungkin adalah perincikan sikit-sikit kita dapat lihat kepada rakyat. Tapi dari segi syariat sepanjang sejarah kita dapat lihat berlaku, maknanya sebelum negara Islam ini dijajah. Jadi oleh sebab itu kita tidak boleh bandingkan raja walaupun kita katakan feudal ini, mereka ini semua tidak sama dengan raja feudal yang ada di Eropah. Jadi kita dapat lihat satu daripada kesilapan dari segi kita mentafsirkan raja-raja negara Islam ini, kita ambil format tentang raja-raja negara barat. Jadi sebab itu kita banyak mencerca sultan-sultan Turki dan mungkin juga raja-raja Melayu dan sebagainya yang versinya adalah versi barat, bukan versi kita. Jadi sebab itu saya selalu menyebutkan bahawa kalau bolehnya sejarah kita ini kita cuba lihat semula. Sebab tamadun yang ada pada negara Islam ini semuanya dikembangkan di istana. Sama ada ilmu politik dan juga ilmu-ilmu lain, ilmu Islam dan juga ilmu-ilmu masyarakat yang lain berkaitan dengan pembuatan, pertukangan dan segala macamnya berkembang dalam masyarakat ialah daripada istana. Asas ilmunya itu berkembang sebab ilmuwan banyak berbincang di istana. Sama ada di Timur Tengah ataupun di sini. Cuma kita tidak menolak kemungkinan kejahatan, kezaliman itu mungkin berlaku di dalam poket-poket tertentu, tapi kita tidak boleh generalize. Kita tidak fikir maknanya ulama atau pemimpin yang jahat ini dapat menzahirkan tamadun yang begitu besar kepada masyarakat dan kepada negara. Dalam segi literaturnya, asas pemikirannya dan juga hasil-hasil dalam bentuk fizikal yang kita lihat di negara Islam ini. Jadi sebab itu kalau kita boleh wujudkan kelompok ini untuk lihat semula tentang literatur yang asal ini, untuk kita olah kembali bukan berdasarkan kepada Winstead ke Hooker ke MB Hooker ke ataupun sebagainya yang memandang rendah kepada segala pemikiran dan juga literatur yang ada pada bangsa kita ataupun dengan Islam. Dan kita alhamdulillah bangsa Turki kita dapat lihat telah ada kelompok ini yang menimbul semula tentang sejarah sebenar kerajaan Osmaniyah Turki yang cuba dihidupkan semula berjilid-jilid buku yang telah dikarang, terutamanya digerakkan oleh kumpulan University Islam International di Hague yang pernah saya jumpa lupa lah apa nama dia punya naib chancellornya itu, yang usaha cuba mengorek semula sejarah-sejarah kerajaan Osmaniyah ini daripada sejarah pemerintahan sampailah kepada perundangan dan juga pentadbiran semuanya kita dapat lihat maknanya rupanya adalah amat berbeza sekali dengan tafsiran-tafsiran yang dibuat oleh orientalis yang mengkaji tentang Turki ini. Jadi saya rasa timing lah kepada kita walaupun dah lewat maknanya untuk kita melihat perkara itu kembali. Baik. Selain daripada itu, di akhirnya kita mencoba melihat siasah syariah. Telah cuba menetapkan beberapa syarat tentang pimpinan tertinggi negara Islam. Jadi antaranya seorang Muslim. Jadi ini ketetapan yang telah ditentukan oleh ulama-ulama kita berdasarkan apa yang berlaku di Madinah. Rasulullah merupakan pemimpin sebagai Muslim. Kemudian bersifat adil dalam arti kata akhlaknya baik, tidak melakukan dosa besar dan dosa kecil. Ketiga, mempunyai kelayakan undang-undang, maknanya dari segi physical, mental dan semuanya. Kita dapat lihat sound yang membolehkan dia itu menguruskan negara secara baik. Kemudian memahami ilmu siasah syariah sampai ke tahap mujtahid. Jadi kita bercakap ilmu siasah syariah ini adalah ilmu berkaitan dengan pemerintahan, pentadbiran,
yang ada dalam urusan yang kita dapat lihat dalam konteks negaranya ini. Jadi yang ini banyak kita select sekarang ini. Jadi siasat syariah ini kita boleh lihat dalam konteks lokaliti, dalam konteks regional dan juga dalam konteks antarabangsa. Jadi kita dapat lihat kalau Nabi Muhammad sendiri dia memahami dalam konteks siasat syariah ini bukan saja dalam konteks Madinah, dalam konteks Mekah, tapi dia memahami sampai keluar. Sebab itu saya dapat lihat selepas itu dasar luarnya boleh dikembangkan sebab dia mengenali pemimpin-pemimpin itu. Di kalangan kita ini hal ini tidak ada. Pak Syekh Anwar lah barangkali kita nampak sikit di antara pemimpin yang setakat ini memahami bukan saja dalam konteks negara ini tapi juga regional dan juga perkembangan politik internasional. Jadi ini kita harapkan di kalangan kita ini yang minat kepada politik ini jangan kita menyempitkan pemahaman siasah syariah ini dalam hanya sekadar kitab fiqh ataupun siasah fiqh saja. Kita kena kembangkan sampai kepada peringkat yang lebih luas. Jadi selain pada itu keempat memahami ilmu itu sampai kepada tahap mujtahid. Tapi hal ini tak berlaku dalam sejarah. Melainkan zaman Nabi dan juga zaman para sahabat. Yang empat, selepas itu kita dapat lihat pemimpin semuanya mendapat bantuan daripada ulama-ulama untuk membantu mereka memandu dalam pemerintahan. Sama juga berlaku kepada kita bila sampai buat undang-undang dan sebagainya, diangkatnya faqihnya itu sama dengan taraf Perdana Menteri. Kalau kita lihat faqih ini yang membuat undang-undang Melaka, membuat undang-undang Pahang dan sebagainya ini, kalau kita teliti balik kedudukan dan syarat-syarat yang ada pada faqih ini kepada ilmuwan Islam ini diletak tarafnya sama dengan Perdana Menteri yang dia boleh berperanan di waktu itu untuk memberi menggubal undang-undang dan juga memberi pengarahan tafsiran dan sebagainya. Kelima, memahami ilmu siasah dan juga tenteraan untuk keselamatan negara. Jadi yang umum ilmu berkaitan dengan alat ijtihad dan sebagainya. Yang ini lebih khusus ilmu dalam konteks pentadbiran negara dan keselamatan negara termasuklah ketenteraan. Jadi sebab itu dalam konteks tradisi kalau kita lihat sekarang ini tradisi negara beraja sama ada di Timur Tengah ataupun negara kita, sultan-sultan ni anak-anaknya kena dibersihkan dulu di militeri. Sama ada di London ataupun di Amerika. Jadi dia kena 3-4 tahun kena pulih militeri. Jadi sebab itu kebetulannya yang dilatih militeri ini dengan culture barat. Jadi bila balik ni jadi masalah lah sikit. Maknanya penyesuaian dengan keperluan setempat ini. Jadi sebab itu negara Islam ini amat susah untuk buat Islam. Kerana kebetulannya pelapis-pelapis ini yang ditrain di baratnya ini selepas negara Islam dijajah sampai sekarang kita tidak boleh membersihkan lagi pemikiran penjajahan itu sama ada dari segi pemikiran dan juga dari segi cara hidup. Jadi sebab itu kita dapat lihat maknanya Islam ini ada 5 dan ada satu lagi sebenarnya ialah tentang keturunan Quraisy dan kita dapat untuk bincang selain ini tak relevan lagi lah keturunan Quraisy ini. Sebab Quraisy pun datang ke mana ada sekarang ini. Jadi negara kita pun tidak dipimpin oleh Quraisy tapi dipimpin oleh raja-raja Melayu. Dan begitu juga negara-negara lain yang bukan negara Arab. Jadi itulah sikit sebanyak catatan yang dapat saya buat banyak sambil-sambil berlunjur cakatil untuk perbincangan malam ini. Jadi insya-Allah dapat kita manfaatkan sedikit sebanyak buah fikiran yang dapat kita share bersama pada malam ini. Dan sebenarnya dalam perancangan kita awal ni patutnya orang tua ni kena ada tongkat seorang dua lagi kan untuk memberi pencerahan lebih banyak lagi lah dan juga untuk melatih generasi pelapis ni. Jadi insya-Allah selepas ni kita cuba carilah pengapit ni supaya orang tua ni dia tak tumbang masa duk pergi ceramah dan sebagainya ini. Dan juga untuk menambah pemikiran di kalangan generasi-generasi pelapis ini insya-Allah. Supaya mereka juga mengkaji dan membaca sedikit banyak berkaitan dengan tajuk yang dibincangkan. Jadi setakat itulah saja dan insya-Allah selepas ini sebagai penutup melalui penjelasan di atas
bahawa manusia telah diberi kedudukan sebagai khalifah Allah yang bertanggungjawabkan amanah ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amanah yang wajib dilaksanakan bagi meningkat kualiti kemanusiaannya dan diakui oleh Allah bahawa manusia itu berperanan sebagai khalifah yang memakmurkan alam ini dengan panduan wahyunya. Kemudian satu aspek lagi ialah amanah khalifah yang khusus yang Allah perintahkan untuk golongan tertentu yang ada kelayakan dalam siasah adalah untuk menjaga urusan negara. Keempat, bagi melindungi kepentingan umat dalam agama, harta, kehormatan diri, nyawa dan akal. Semuanya wajib dikawal dan dilindungi dengan kuasa pemerintahan yang berteraskan syariah. Maknanya di sini kita dapat lihat amanah kita ada dua. Amanah individu sebagai hamba Allah yang terpaksa patuh kepada semua hukumnya, dan begitu juga kita sebagai hamba Allah dipertanggungjawabkan kelompok yang tertentu untuk memandu dan juga mengurus umat ini dengan cara yang sebaik-baiknya untuk kita jaga 5 kepentingan yang dilindungi oleh syariat dalam kehidupan masyarakat Islam. Jadi setakat itulah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.